Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sama-sama selawat ya, kita baca 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari Jumaat yang barakah. Sekarang lebih kurang dalam 12.20 kan, 12.25 lebih kurang. Saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat, tuan-puan, terutamanya kepada siapa yang selalu mengikuti perkembangan, mengikuti aktiviti NGO Sahabat Amal Care. Bila saya pakai WES ni, maksudnya saya akan bercakap sebagai selaku penaung pengasas NGO Sahabat Amal Care. Sahabat-sahabat, sekarang kita sedang berada di Dewan Sayyidatina Asma. Di Seremban ni, kita kan pusat operasi kita di Negeri Sembilan, Seremban, Senawang. Dan kita ada 8 premis di sini kita sewa. Salah satunya kita jadikan dewan. Dewan diberi nama sempena seorang wanita Seri Kandi, sahabat Nabi yang bernama Asma binti Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita letakkan nama dewan ni Sayyidatina Asma. Masya Allah, buat masa ini, dewan ini kita dah lama tak beroperasi untuk buat kuliah. Sebab kita tahu dalam situasi COVID ni lah, kita dah lama tak beroperasi dan kita ubah sekejap menjadi pusat operasi NGO Sahabat Amal Care, khusus untuk menyantuni pemohon-pemohon pelanggan, bukan pelanggan, pemohon bantuan kepada NGO kita. Jadi ini sebenarnya miskin pelik Ustaz, saya cakap kat mana ni kan. Ini tabir, bukan tabir, itu bagi apa? Bidai gantung kan, tabir lah. Sebab apa? Sini ni cuba tengokkan sikit. Ini pintu masuk. Saya duduk depan pintu masuk. Ini pintu masuk. Lepas tu ada partition. Ada partition. Sebab tak nak orang luar nampak lah kita nak fokus dalam ni. Sebab kerja-kerja dalam ni melibatkan kita mendengar luahan masalah orang dan sebagainya. Okey, mari kita tengok suasana. Dan bila permohonan semakin meningkat, permohonan banyak meningkat. Setiap hari permohonan ratus-ratus mohon bantuan. Bila permohonan semakin meningkat, kita tambahkan jumlah staf. Tambahkan jumlah staf untuk khusus menyantuni. Kadang mereka ni bukan, kewangan tu memang perlu. Tetapi bila kita dapat mendengar sikit masalah, mereka dah rasa lega, ringan. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, meh. Kita tengok suasana gerak kerja NGO kita. Kita boleh nampak. Kita boleh nampak di belakang. Suasana staf kita sedang menguruskan permohonan. Kita akan balas WhatsApp. Kita akan balas ni dan ada buat panggilan. Memang akan key in data, buat siasatan sikit, buat panggilan. Kadang daripada panggilan tu kita boleh dengar masalah yang lebih jelas. Okay, jadi tuan-puan boleh nampak tu kan suasananya. Sekarang saya sendiri akan buat satu panggilan. Saya akan pick up lah mana-mana. Sebab permohonan melalui WhatsApp, nombor hotline kita share tu, ramai yang mohon dan ramai juga yang sebarkan nombor tu.
Lepas tu kita akan buat video call. Tapi saya nak tunjukkan dulu bagaimana SOP meh. Assalamualaikum. Okey, semua okey ya? InsyaAllah. Okey. Kita, tuan-puan, SOP permohonan kita simple. Kita permudahkan. SOP bantuan. Okey. Kita akan mula dengan nombor 1, kita terima. Rasa macam lagi terang. Ni tak berapa terang lah. Boleh lah. Okey. Pertama, kita akan terima. Kita akan terima permohonan. Permohonan, tuan-puan sekalian, terima permohonan biasanya melalui WhatsApp ataupun call. WhatsApp ataupun call. Melalui WhatsApp, mereka akan isilah borang apa. Call pun kita akan minta dia bagi sikit maklumat. Okey, lepas tu, selepas terima permohonan, kita akan pergi kepada, kita daripada permohonan tu, kan melalui WhatsApp ataupun call, mereka akan isi. Stepnya, yang kedua, mereka akan memberi maklumat. Okey, maklumat diterima. Maklumat diterima ni tuan-puan sekalian, kita minta lah maklumat tentang latar belakang, mungkin keluarga, mungkin anak berapa orang, pekerjaan dan paling utama maklumat masalah mereka. Apakah isu yang utama masalah mereka. Bila maklumat dah diterima, kita akan pergi kepada step siasatan. Kenapa kita perlu juga melalui proses siasatan? Sebab kita menerima sumbangan orang ramai, kita perlu amanah dan kita perlu berhati-hati dalam menjalankan amanah mengagihkan bantuan ni. Sebab skamer pun memang ramai. Kan? Kadang orang yang sama buat cerita sedangkan dia bukan orang yang memerlukan. Bahkan kadang-kadang bila kita dapati, bila hubungi, rupanya orang muda. Memang sebenarnya rekaan belaka. Ada anak kerja gini-gini. Rupanya tak ada. Skamer yang kumpul minta duit sana, minta duit sini. Mungkin dia buat beli mainan ke, game ke, beli apa-apalah. Tapi skamer lah tuan-puan sekalian. Jadi siasatan sangat penting bagi NGO. Kita tak boleh simply bagi bantuan tanpa melalui siasatan. Dan kerja pihak kami yang paling berat adalah pada siasatan. Kalau kita dapat je permohonan terus transfer, ia mudah. Tapi itu adalah satu sikap yang kurang bertanggungjawab. Jadi siasatan ini memerlukan ramai staf. Kalau boleh tengok belakang ni yang kita tunjukkan tadi, ini adalah yang buat siasatan. Sekarang ni permohonan online, siasatan juga online. Jadi apakah step siasatan? Maklumat kita terima. Contoh maklumat kita terima, anak 5 orang. Lepas tu dia isi ni maklumat pada borang simple je daripada WhatsApp. Kemudian dia pun melalui daripada masalah. Kan aduan dia apa? Dia cerita kadang tu situasi rumah, ibu jaga orang tua. Lepas tu anak kecil perlukan susu, contohnya orang tua perlukan lampin. Apa-apa masalah dia cerita di sini. Okey, kita terima maklumat ni. Bagaimana kita nak mengesahkan maklumat ni sedangkan sekarang secara online. Jadi saya sendiri sebenarnya membuat inisiatif minta diorang mesti buat video call. Video call ini tak perlu lama, sekadar untuk mengesahkan betul tak maklumat yang diberikan. Okey, siasatan ni adalah melalui video call. Betul je video. Ke WE? Betul. Okey, video call. Melalui video call. Video call ni, dan alhamdulillah setakat ni ramai yang bersetuju untuk buat video call. Video call melalui WhatsApp. Jadi kalau dia boleh mesej WhatsApp, bermaksud dia mesti boleh video call WhatsApp. Jadi tipulah kalau tiba-tiba nak video call dia kata tak boleh. Okey, bila kita tentukan masa apa, kita pun mula. Daripada video call tu lah kita kadang-kadang minta, boleh tak tunjukkan nak tengok anak?
Kadang-kadang video call dia orang seronok sebab bukan seronok apa. Masa tu dia orang boleh meluah. Kata ni anak-anak saya. Okey, inilah suasana rumah. Tengoklah ni dah tak ada. Jadi kita kata okey tak apa. Tak lama pun kita cuma nak pengesahan saja. Terima kasih atas kerjasama dan kami juga tak ragu-ragu untuk membantu. Kadang kita bantu lebih lagi. Bila dah dapat video call, jadi kita pun buat pengesahan kan. Bila pengesahan dah disahkan memang betul. Apa yang dia maklumkan semua tu betul, dia tunjuk je. Dia tak perlu nak snap-snap. Dia tunjuk, okey ni IC saya apa, pengesahan dah. Kita akan pergi kepada step siasatan patut pengesahan dan kelulusan. Okey. Terus kes itu diberikan kepada pegawai, maksudnya yang akan meluluskan. Pengesahan dan kelulusan, lepas tu kita terus pergi kepada penyampaian bantuan. Okey, penyampaian bantuan tuan-puan sekalian, dia akan pergi kepada dua. Kita memang pemudahkan. Benda ni boleh selesai dalam waktu yang sama. Penyampaian bantuan ni dia pergi sama ada dua. Sama ada melalui aktivis ataupun melalui kita direct. Aktivis ataupun melalui HQ. Okey, mai. Melalui aktivis ni tuan-puan sekalian, kita kan ada aktivis seluruh Malaysia. 13 negeri kita ada. Termasuk Sabah Sarawak. Sabah Sarawak pun ada. Jadi, bila kita dah dapat dalam proses penyampaian bantuan, kita perlu tanya aktivis, okey, ni ada pemohon daripada sekian, aktivis kita ada grup. Ada tak siapa-siapa yang berdekatan? Kita tanya contoh pemohon daripada Sabah, ada kawasan, mohon respon, aktivis Sabah kita, ini dekat ke jauh? Ada aktivis kata, oh itu jauh, kami memang tak boleh nak capai. Bila jauh, dia akan ambil kes itu pada HQ. HQ dasarkan tadi tu kan. Jadi HQ akan terus transfer. Kalau jauh. Kalau dekat dengan HQ, kalau Negeri Sembilan kami handle sendirilah. Terus transfer bantuan. Mungkin kalaulah dia tak perlukan, tak ada pamper, tak ada susu apa, mungkin RM70. Mungkin 100. Tapi bila melibatkan kos-kos yang lain, keperluan-keperluan lain, mungkin naik sikit. Jadi sebab tu penting kita nak tahu detail tu. Tapi kalau aktivis pun pergi kepada dua keadaan. Aktivis sama ada aktivis turun ziarah, turun pergi hantar sendiri. Aktivis yang bawa barang-barang. Ini sebenarnya nombor satu lah pilihan utama kita. Tapi dalam keadaan wabak ni, kita memang kena kurangkan pergerakan transfer. Jadi, kes kita kan banyak terima di HQ. HQ memang perlukan bantuan aktivis. Siapa yang ada aktivis boleh tekan nombor telefon di bawah. Siapa yang ada aktivis boleh tekan nombor telefon. Ada nombor telefon. Boleh share ya nombor telefon untuk siapa yang ada. Siapa yang ada sukarelawan, aktivis NGO Sahabat Amal Care, siapa-siapa pun boleh jadi. Inilah step kerjanya. Dan banyak juga keadaan kami di HQ tak sempat nak buat semakan, buat kelulusan, untuk siasatan semua. Kita bagi pada aktivis negeri. Negerilah yang call. Negeri akan call ikut. Yang orang Terengganu itu bagian Terengganu call buat pengesahan sebab sama-sama dia. Kadang-kadang bila kita serahkan kepada negeri, dia orang boleh tolong lebih. Dia orang hubungi pula NGO setempat. Macam itulah. Kita sama-sama NGO saling kerjasama. Jadi contohnya kita bagi pada Terengganu tu pun dia call juga kawan-kawannya dekat kampung tu. Pergi tengok je ada kes ni teruk sangat dah ni. Maklumat kita dapat dari NGO Sahabat Amal Care. Dia hubungi pula NGO lain. Bagus. Kalau di Sabah memang NGO Sahabat Amal Care bekerjasama betul-betul dengan NGO lain. Bila kes kita report yang dapat di HQ bagi kat NGO Sabah kita, aktivis kita pas pula pada NGO lain. Jadi kalau dapat kerjasama macam ni sangat bagus. Jadi HQ transfer ataupun HQ pergi ziarah HQ kita di Negeri Sembilan dan ziarah di sekitar Negeri Sembilan saja. Jadi ini adalah permohonan, tuan-puan sekalian, permohonan yang kita terima melalui call. Tetapi Tetapi tuan-puan sekalian, kita bukan sekadar bagi bantuan melalui kaedah ni. Ada banyak lagi kaedah lain, antaranya kita sendiri turun walaupun tak dimohon. Contoh kita dapatlah laporan daripada rumah flat sekian, daripada PPRT sekian, oleh ketua ataupun wakil mereka. Kata Ustazah, area sini ramai sangat orang miskin yang mereka memang hilang terus sebab mereka kerja hari. Jadi boleh tak gini-gini, kita turun bagi kepada semua, berapa ratus orang bagi. Kita bukan bagi sekadar makanan kering, bagi juga makanan basah, ayam, sayur, ikan, apa semua.
Jadi yang tu pun banyak. Itu namanya kita buat satu maksudnya program bantuan khas lah. Itu berlangsung selama berapa hari kita turun. Kita dengar, okey Ustazah, ada kawasan penempatan ni buruh-buruh kasar ni. Sana ada 200 orang. Mereka memang dah tak kerja 2 minggu. Mereka duduk makan apa? Makan sayur-sayur, apa nasi, beras pun tak ada. Kita kata okey, kita pergi. Kadang-kadang yang ni, HQ bila turun bukan semestinya Negeri Sembilan saja. Selangor pun kita buat, ini sebab kita ada surat pergerakan semua ikut SOP. Alhamdulillah setakat ini, Alhamdulillah aktivis kami tidak ada lagi lah yang terdedak ataupun yang kena wabak secara langsung. Yang ahli keluarga tu normal. Tetapi Alhamdulillah kita masih lagi boleh bogat dengan baik. Jadi inilah. Maksudnya kita ada santuni melalui ni dan juga secara fizikal, dan yang ketiga melalui gerobok. Gerobok asnaf kita berlangsung setiap hari. Setiap hari pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang nanti kita bawa. Jadi sekarang saya akan buat panggilan, insya-Allah kita akan pilih. Saya nak tunjukkan kita dah terima banyak permohonan, maklumat telah diterima siasatan. Saya akan tunjukkan kaedah siasatan kita buat. Saya akan buat real tuan-puan sekalian. Okey, ini contoh nombor hotline kita. Boleh ni nombor hotline, nampak tak? Banyaknya nombor hotline kita ni. 1 2 3 4 5 6 ialah dengan aktivis dengan apa. Jadi mula-mula hotline kita 1. Lepas tu saya kata tambah lagi. Sampailah banyak sebab ramai sangat. Jenis bantuan, one off, makanan, keperluan bayi, kanak-kanak. Perubatan ni biasa orang tua. Perubatan melibatkan orang tua, orang sakit. Pendidikan dan juga kecemasan. Pendidikan ni sampai sekarang ya, ada lagi yang mohon telefon pintar. Sebab apa? PDPR. Dek, nampak tak bawah ni? Telefon pintar. Sebab untuk PDPR anak. Pendidikan, kecemasan, bencana, kemalangan pun kita handle. Ada yang accident, ada itu rumah dah roboh, nak roboh apa semua. Pasal kecemasan ni kan, bencana apa semua. Macam semalam saya terima aduan daripada adik saya duduk Kedah. Rumah dengan pintu tak ada dengan itu. Sebab itu je lah, macam dia buat pondok tapi nak tingkap pun tak ada. Bahayalah sebenarnya. Okey, susu pampers inilah bentuk bantuan. Permohonan kita terima lebih 70,000. Lebih 70,000, diluluskan 63,000. Bajet yang kita belanjakan setakat ini lebih 7.5 juta. Okey, yang tolak dalam 10,000 tu Ustazah, scammer, tidak layak. Bila kita cek dia tidak layak, dia sebenarnya mampu lagi, cuma dia bimbang dia tak mampu akan datang. Dia kata minta awal-awal untuk standby, jadi kita tak bagi. Lebih hak permohonan satu keluarga, satu permohonan. Ada setengah adik, anak pemohon, suami pemohon, isteri pemohon. Jadi kita boleh kenal pasti. Kita boleh, melalui siasatan kita boleh kenal pasti. Jadi, permohonan sebenarnya lebih daripada 70,000 daripada awal PKP dulu. Subhanallah, yang telah kita agihkan lebih daripada 7.5 juta. Pelbagai bentuk bantuan lah. Perubatan pendidikan, keperluan bayi kanak-kanak, rumah banjir dan sebagainya. Jadi, inilah jumlah panggilan harian 150. Target 500 panggilan setiap hari. Maksudnya masuk. Inilah tuan-puan sekalian yang kita buat. Okey, macam-macam lah gerak kerjanya. Jadi sekarang kita akan buat ni. Biar Ustazah. Okey. Saya akan pilih tuan-puan sekalian. Salah satu sebenarnya tadi pun saya dah select dah. Bila tengok dekat ni, WhatsApp, kemudian saya tengok case, kemudian saya pilih salah seorang wanita. Dek, sebab Ustazah nak video call, kita kan memang tak sini. Kita memang jaga aib. Kita tak akan tunjukkan siapa orang yang kita call. Masya-Allah. Okey, sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan video call salah seorang. Betul. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Internet dekat sana. Oh ya, kadang-kadang memang satu telefon yang dia orang guna, lepas tu kadang internet, kadang tak kuat. Kalau tak kuat, tak dapat video call tu, jadi kita akan call biasa.
Kita cuba dulu untuk video call. Oh ni. Dah, kita tak buka tadi. Assalamualaikum. Oppo connection, video pause. Okay. Cuba lagi. Assalamualaikum. Okay, kita cuba lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Puan ada masalah kat situ, masalah line ya? Assalamualaikum puan. Okey, kalau ada masalah lain, kita akan telefon biasa. Kita akan telefon biasa ya puan? Okey, saya akan end sekejap. Saya cuba lagi sekali, tak akhir. Lepas tu kalau tak dapat, kita akan... Okey, kalau tak dapat juga kita akan ni. Nampak muka saya je kan? Sudah, tak reti nak buka. Sekejap ya, sabar. Subhanallah. Saya WhatsApp dia. Boleh berikan kursi untuk dua ni. Okay, kita cuba last. Kalau tu kita call biasa. Subhanallah. Assalamualaikum. Puan. Subhanallah. Boleh nampak saya puan? Subhanallah. Tapi line macam tak kuat ya puan? Ya, saya dah try rumah ni. Okey. Memang line situ tak kuat Okey, tak apa puan. Saya dah nampak muka puan. Sebab line tu kurang bagus, kita call biasa. Nampak gambar anak. Masya Allah, boleh nampak sikit kat sini. Sebab gambar pun tak clear. Okey, itu anak berapa orang tu? Puan, anak berapa orang? Okey. Anak berapa orang ni? Ni anak yang kecil. Masya Allah. Anak berapa orang? Yang ni yang bongsu. Anak 5 orang. Anak 5 orang ni yang bongsu ya? 5 orang salah. Okey. Subhanallah. Okey. Macam ni, kita akan call biasa ya sebab video call ni tak bagus. Tunggu ya. Sekejap, tadi nama puan ni. Okey. Kita pun baru nak tahu apa masalahnya, tapi memang ada sikitlah maklumat. Tapi untuk detail kita dengar daripada Puan Hidayah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Masya Allah. Apa khabar Puan? Khabar baik, saya khabar baik. Alhamdulillah. Saya ni Ustazah Asma. Ya. Saya bukan selalu telefon sebab kita dah wakilkan kepada staff.
Jadi kiranya saya terpilih lah ni untuk bercakap dengan puan sendiri. Masya Allah. Ya. Macam saya pun terkejut, terharu. Alhamdulillah, subhanallah. Boleh kita direct secara langsung kan? Alhamdulillah. Puan dengan anak-anak apa khabar? Saya sihat. Alhamdulillah. Okey, tadi kebetulan saya mari tengok buat pengawasan. Bukan pengawasan, maksudnya saya mari datang memantau pergerakan kerja staf ni. Jadi lepas tu saya terus tanya, saya kata ada tak mana-mana permohonan Ustazah nak call sendiri. Lepas tu dia orang cadangkan, dia orang bagi nama puan berdasarkan kes yang dibaca. Jadi sebab saya pun kadang-kadang mari tengok, okey kes ni kes begini mana yang urgent apa semua. Jadi subhanallah, mungkin puan boleh cerita sikit apa ujian dan masalah yang puan hadapi. Mungkin boleh share dengan kita, insya-Allah. Ya. Oh, saya tak tahu kata saya kejut. Subhanallah, alhamdulillah. Kenal saya ya? Puan kenal? Saya ada follow dalam itu dah. Lepas tu terdetik, tak tahulah. Terdetik nak WhatsApp itu Ya. Alhamdulillah. Saya masalahnya suami dalam pusat pemulihan. Oh, suami berada di pusat pemulihan. Ya. Okey, lepas tu puan sendiri anak 5 orang. Ya. Yang sulung umur berapa? Yang sulung 12 tahun, nombor 2 tu 10. Okey, 12, 10 lagi? Lepas tu 6 tahun, 3 tahun. Lepas tu yang ni lah 7 bulan. 7 bulan? Ada 7 bulan? Kita boleh je kecek Kelantan. Saya memang boleh kecek Kelantan. Boleh. Boleh. Jadi, wak sulung baru 12. Maksudnya semua sekolah lagi. Semua sekolah belakang. 3 tu sekolah. Dan 2 ni lah. 3 sekolah, lepas tu 2 ada 3 tahun, ada ni bulan. Ya. Allahu Masa dia Akbar. kena, saya baru lepas pantang. Okey, masa suami kena tahan selepas pantang. Masa suami kena teher tu, masa kena takap, maksudnya dalam pusat tahanan, masa dalam pantang. Saya baru lepas pantang. Baru lepas pantang. Anak yang kelima ni? Yang kecil ni memang dia tak kenal lah. Memang you tak kenal ayah dia. Tak kenal ayah dia. Sekarang gini puan, buat masa ni macam mana belanja? Dengan 5 orang anak, dengan sekian-sekian, suami pun memang, yelah tak boleh nak harap ke suami lah ni sebab suami dalam tahanan. Jadi masa first dia kena tu, duduk dengan air mata. Subhanallah. Duduk dengan air mata. Macam fikir lah macam mana aku nak besarkan anak 5 orang ni kan. Macam saya masa hari tu sepenuh masa suri rumah kan. Ya, betul. Saya fikir macam tu lah. Macam mana aku nak besarkan. Duduk dengan air mata. Menangis. Tengok anak-anak yang ni kecil lagi kan. Susu, pampers apa semua. Betul. Apa ni ujian kan puan, mungkin sebenarnya suami adalah orang yang baik kan, seorang lelaki yang baik. Dia memang penajuk daripada zaman sekolah lagi. Okey. Dia macam memang daripada sekolah. Lepas tu saya nikah dengan dia tu pun dia memang dia keluar masuk penjara lah. Selepas tu anak nombor 1 nombor 2 dia memang keluar masuk penjara. Lepas tu maksudnya dia berusaha lah nak berhenti tapi macam tak payah nak berhenti ya. Dia stop masa saya anak nombor 3. Dia stop terus. Banyak tahun dia stop. Subhanallah, alhamdulillah. Dia stop lama. Yang dia terjebak balik saya mengandung nombor 5. Okey. Maksudnya suami ni seorang yang baik, bertanggungjawab. Dia cuba sedaya. Dia kenal agama. Dia kenal agama. Dia macam sekolah pondok. Ya, saya faham. Saya faham sebab banyak kes yang macam ni, kalau orang tanya kenapa isteri boleh bertahan dengan suami yang terlibat dengan dadah, sebab isteri ni sanggup untuk memberi sokongan. Sokongan supaya suami supaya akhirnya bagi harapan, sokongan supaya bimbing supaya dapat berhenti terus. Tak apa puan, InsyaAllah kita fikirkan untuk akan datang. Cuma saya nak tahu sementara ni macam mana puan boleh ni meneruskan kehidupan, makan, minum, pamper, susu anak macam mana? Adalah sepupu belah suami adalah hantar duit untuk beli susu. Subhanallah.
keluarga saya tak sebelah, boleh harapkan orang betul, keluarga sebelah suami ada membantu. Okey, alhamdulillah, sangat bertanggungjawab. Okey, dia tolonglah. Okey, lagi puan? Lepas tu adalah orang kampung ni bagi beras, bagi minyak Alhamdulillah. masak, gula. Subhanallah. Jadi orang kampung, jiran-jiran pun prihatin, bagi bantuan. Allahu akbar. Subhanallah. Ada bagi bantuan beras, minyak apa sumbangan orang dapur Minyak bagi dapur. Saya Maksudnya kerja untuk ni lah, susu dia, pampers dia. okey. Maksudnya situasinya orang Kelantan ni jujur baik-baik, tolong, tahu orang susah, nolong. Cuma puan sendiri ada buat kerja juga ke? Sebab mungkin kadang orang bagi bukan apa yang kita perlu kan. Mungkin ada yang kita perlu tu tak dapat. Jadi puan ada kerja juga ke? Saya ada kerja, macam kerja tadi kan, seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali hijau? Hijau ke apa? Lepas tu saya ambil masa luang masa anak tidur apa semua, saya bila macam koyok-koyoknya. Oh, okey. Maksudnya kerja yang bukan tetap. Bukan tetap. Macam contoh? Anak nak tinggal anak, nak tinggal kat mak semua masa sebab anak ramai kan. Budak-budak perangai khabar pula, mak ada anak. Oh, okey. Faham. Maksudnya puan ambil upah apa yang orang suruh. Contohnya orang suruh kemas rumah. Oh, suruh hantar barang ke apa semua saya ambil. Oh, pergi hantar barang. Tak kisah dia bayar berapa pun tak kisah. Subhanallah. Maksudnya macam suruh tadi puan kata kupas apa ni? Kupasnya. Ya, kupas kelapa. Kupas kelapa, lepas tu macam suruh kupas bawang. Ya. Kemas-kemas rumah. Maksudnya apa saja kerja. Tak tetap kerja. Kerja yang tak tetap. 3 kali seminggu tu tetap. Allahu akbar, subhanallah. Maksudnya hari tu sebenarnya masa yang saya kerja seminggu 3 kali tu. Ada makcik tu kat kawasan ni, area ni, dia kata anak dia bersalin dia susah buat kerja sampai 40 hari je dia nak pakai saya. Lepas tu dia tengok keadaan saya, dia siap saya, dia kata beginilah, marilah seumur macam marilah dia tak stop lah sampai 40 hari. Subhanallah, alhamdulillah. Itulah pertolongan Allah. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesukaran, dalam kesusahan mesti ada berserta bersama dengan bantuan dan pertolongan Allah. Subhanallah. Maksudnya puan, masya-Allah, puan buatlah apa saja kerja untuk menampung keperluan, sebab mungkin orang bagi beras, minyak, semua tu orang bagi. Tapi anak, kita faham lah, kadang anak nak makan aiskrim, kadang anak nak got mainan sikit-sikit, kadang anak kecil pampers susu. Jadi masa bapak dia okey hari tu kan, macam bapak dia anak minta apa-apa, macam minta mainan apa boleh. Lagi kalau dia minta macam diam, kita diam terdiam. Ya, faham. Diam. Betul. Lepas tu anak kecil-kecil, dia orang pun tak faham mana, betul kan, apa yang berlaku, sebab apa tiba-tiba ayah dia tak ada. Allahu akbar. Puan, saya faham sebab saya santuni ramai isteri yang suaminya terlibat dengan dadah. Dia menghadapi kesulitan kadang-kadang pandangan serong manusia. Orang kampung. Malu, saya malu. Ya, mesti. Ya, puan pun rasa malu. Lepas tu kadang-kadang anak tu sendiri. Tak nak dengar orang kata bapak dia gini-gini. Ya, betul. Sebenarnya saya mendoakan semoga puan kuat, tabah. Sebab apa? Puan kena jadi hero kepada anak-anak. Yang mana bila besok ada orang yang peli anak, ada orang ejek, itu normal kan puan? Sebab saya ni ramai juga ibu-ibu yang datang jumpa anak ni tak nak pergi sekolah. Dia kata, Ustaz, anak saya tak kisah. Kenapa? Sebab kena ejek, anak penagih dan sebagainya. Dia kata kekuatan dia sekarang, maksudnya anak-anak ni kekuatan dia lah. Dialah yang bagi semangat, dialah kena selalu positif. Jadi bila anak down, bila anak sedih, sebab dia terlalu kecil untuk menanggung beban. Terlalu kecil untuk dia menanggung beban, rasa malu, rasa aib, kan? Dan kita cuba tanam kepada anak kita, jangan bencikan ayah dia, kan? Ayah tu ayah yang tetap ayah dan tetap perlu sayang, tetap perlu hormat. Cuma ayah tak kuat untuk betul-betul meninggalkan benda yang, ya, ketagihan itu bukan satu yang mudah. Jadi dalam waktu yang sama, puan kalau puan juga down, macam mana dengan anak-anak? Jadi puan kena selalu kuatkan diri, tak ada pilihan lain. Itulah kekuatan yang Allah takdirkan untuk puan. Subhanallah.
Jadi Puan, insya-Allah mungkin Puan boleh ceritakan sikit apa bantuan yang diharapkan yang kita boleh bantu kita NGO Sahabat Amal Care. Saya tak nak fikir macam saya lalu fikir susu anak pempah anak ni. Susu anak pempah anak. Okey. Susu anak pempah anak. Saya dah minta pasal DPM. Lepas tu macam tak tahu punya itu. Okey, biasanya berapa sebulan untuk susu dan pamper, berapa kos sebulan? Kita akan bagi untuk setiap bulan insya-Allah. Sebantuan tetap untuk pamper dan susu Puan. Sebulan berapa anggaran? Saya tak pasti. Kalau seminggu je susu tu 5 hari. Kan susu sekilo habis 5 hari. 850 gram. Okey, tak apa. Nanti pasal detail berapa yang diperlukan nanti kita WhatsApp. Lepas tu kita akan dapatkan nombor akaun. Puan ada beri dah ke pada kami nombor akaun? Tak ada. Saya tak ada bagi maklumat apa pun. Dia tak ada minta lagi. Okey, belum bagi. Puan boleh bacakan tak nombor akaun? Boleh bagi. Okey, nanti akaun bank apa, Puan? CIMB. Okey. Puan sekarang ni kan, nanti Puan bagi nombor akaun WhatsApp. Kita akan transfer selepas habis bercakap ni, kita terus transfer. Okey. Puan boleh cek melalui online ke? Ke kena pergi bank? Saya kena pergi bank. Pergi bank kan? Tak apa. Habis kita bercakap ni kan, Puan bagi melalui WhatsApp. Itu untuk apa ya, Encik? Bagi melalui WhatsApp. Lepas tu kita terus insya-Allah transfer segera. Kalau Puan kata yang perlunya pamper dan susu, kita akan bagi bajet untuk pamper dan susu. Dah hasil daripada Puan kerja, bolehlah beli untuk perkara-perkara yang lain kan. Rumah sekarang sewa ke macam mana? Rumah saya api air saya tak ada. Api air elektrik. Okey. Api 600 lebih. Okey, elektrik. Elektrik. 600 lebih sebulan ke yang dah tertunggak? Tunggak ke masa. Dia ada perangai, dia ada perangai, ada kerja kena buang, kena buang kerja. Okey, sekarang ada tunggakan elektrik dalam 600. Itu tunggakan yang dah lama. Yang dah sebelum dia kena lagi lah. Okey. Yelah, pehel. Sebab masa sebelum dia kena pun dalam keadaan kerja tak ada apa semua. Kerja tak ada. Lepas tu saya duduk mengandung. Pehel. Dia pun. Saya sampai rasa nak gugurkan anak itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Puan sampai terfikir nak. Rasa nak gugur anak. Dah pergi hospital. Tapi kat doktor kata tak boleh sebab anak tu dah besar. Sifatnya. Okey, maksudnya masa Puan mengandung anak yang kelima ni, situasi pun dah berat tekanan. Sebab masa tu kehilangan kerja, suami hilang kerja ke apa sebab COVID dah. Suami hilang kerja. Okey. Lepas tu malu. Fikir malu lagi sebab dia dah stok lama kan time tu. Pehel. Maksudnya dia terlibat balik masa mengandung anak kelima. Lepas tu Puan sendiri sampai dah pergi jumpa doktor nak gugurkan sebab rasa tak mampu nak teruskan. Oh ya. Okey, lepas tu Allah takdirkan juga anak ini tetap lahir. Sekarang ni nampak muka anak sayang kan Puan kan? Ni rasa saya rasa. Masya Allah. Ada orang datang mari. Dia kata hari tu tak usia kan. Ada orang nak ambil. Maksudnya ada orang nak ambil anak. Subhanallah. Puan, saya doakan Puan terus kuat. Apa pun berlaku, Puan jangan bagi anak pada orang. InsyaAllah rezeki ada, kita akan bantu. Walaupun Puan rasa macam sampai tahap suami dah tahanan yang lama ke apa ke, apa kata orang, malu, kata-kata manusia tak membantu kita sikit pun. Dan kata-kata manusia juga sebenarnya tak boleh menjejaskan kita pun, tak boleh nak menghancurkan hidup kita pun. Kita teruskan kehidupan kita dengan anak-anak, insya-Allah. Contoh apa yang berlaku hari ni, hari Jumaat, saya sebenarnya panggilan masuk berbelah ribu, puluh ribu. Tapi Puan orang yang terpilih untuk saya telefon. Bukan sebab saya kata saya bagus. Tapi ada asbab. Apa? Kenapa saya datang, saya kata saya nak ambil kes ni. Saya nak call sendiri. Subhanallah. Mungkin Puan, bukan mungkin. Puan adalah orang yang baik. Puan orang jaga semayang. Puan pakai tutup aurat. Puan ada anak-anak yang baik. Allah jadikan saya perantaraan hari ni untuk bercakap sendiri. Kemudian insya-Allah kita akan jadi orang yang sentiasa bersama dengan Puan dalam kesukaran ni. InsyaAllah Puan. Kita bukan bantu Puan sekadar sekali bagi dah. Kita akan bagi berterusan insya-Allah. Rumah, minta maaf, rumah sewa ke rumah sendiri? Saya duduk rumah pusaka
betul lah. Okey, duk rumah pusaka. Jadi yang laki dia kahwin kan. okey, subhanallah. Okey. Jadi rumah ni puan tak payah bayar apa-apa, cuma api air tertunggak. Kita akan cuba bayar puan. Nanti kita akan bincang melalui WhatsApp berapa api berapa air yang tunggakan tu kita akan selesaikan. Lepas tu kita akan bagi bantuan secara bulanan secara tetap. Alhamdulillah, saya syukur dapat bercakap dengan seorang wanita yang sangat hebat. Suami dalam keadaan dalam tahanan, ada anak kecil yang paling besar 12 tahun. Lepas tu PDPR anak belajar macam mana puan? Masing-masing ada telefon tak? Boleh guna belajar online? Tak ada. Sebab hari tu kan ada yang prihatin punya nak tembus 300. Yang 300 kan? Ya, ya. Lepas tu saya pergi tu dia kata tak boleh sebab nama suami. Dia kata dia nak pakai IC suami. Lepas tu saya call kaunseling dia. Saya cakap saya nak pakai IC. Dia kata tak boleh. Okey. Benda tu susah. Lepas tu nak pakai cap jari dia apa semua susah. Jadi Okey. saya tanya lah nak tembus tu. Okey, jadi 3 orang ni, tiga-tiga terputus terus, dah belajar terus. 3 orang yang umur 12 tu. Dia bergantung dengan handphone saya. Oh, bergantung pada handphone puan. Puan pula kadang kena bawa bila pergi hijau. Dia nak mengatar barang. Ya, kalau faham. Saya kerja rumah Faham. tak okey lah saya tinggal. Okey, sekarang ni puan ni ibarat ibu tunggal. Kan? Ibu tunggal yang mana kena keluar juga bekerja untuk keperluan. Dan masa sama anak-anak. Okey. Lepas tu kalau kita tinggal dia orang nak tak belajar. Sampai saya kata Afiq ni tak masuk. Afiq tak masuk. Apa pilih tu. Ya, ya. Sebenarnya itulah tekanan ibu-ibu sebenarnya. Tekanan ibu-ibu, tapi saya percaya cikgu-cikgu kalau dijelaskan situasi, dia akan faham. Jadi insya-Allah, sebab itu kadang bila kita buat video call ni, kita boleh tahu detail masalah. Kita mungkin tak boleh nak bantu seramai yang mungkin. Tapi yang mampu kami buat adalah bantu sebaik yang mungkin. Subhanallah. Jadi insya-Allah kita pun ada bantuan dari sudut pendidikan. Jadi kita akan postkan juga, kita beli kita post nanti. Kita akan postkan telefon untuk bantuan sesi pembelajaran anak. Subhanallah. Kita akan bagi puan. Masya-Allah, banyaknya. Subhanallah. Ini rezeki puan dengan anak-anak berkat kesabaran. Puan bukan sabar duk sehari dua. Puan sabar daripada Saya sabar sebab saya kat mencari mak. Dia duduk dalam tu dia boleh semayang puasa penuh. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Balik nanti dia keluar boleh dia tekan anak. Hebat puan, sangat hebat. Sebab puan cakap puan boleh sabar. Tuan-puan yang sedang live tengok ni, wanita ni sangat hebat sebab dia kata dia boleh sabar kerana dia bersyukur. Puan kata puan bersyukur sebab sekarang suami berada dalam tahanan, kan, dalam pusat pemulihan, pusat sehenti. Sebab dalam tu mereka akan solat berjemaah. Lepas tu dia masuk masa sebelum Ramadan lagi, jadi dia boleh puasa penuh. Dan dalam tahanan juga adanya kuliah-kuliah, belajar. Jadi puan bersyukur sebab dalam keadaan begitu sebenarnya Allah sedang paksa suami puan untuk berubah. Jadi mudah-mudahan nanti bila esok dia keluar. Banyak hikmah saya tengok banyak hikmah lepas tu. Jadi macam okeylah, tak apa. Allahu Akbar. Maksudnya puan nampak banyaknya hikmah. Akhirnya puan mampu bersyukur walaupun dalam susah sekarang. Dalam keadaan sebenarnya di luar sana ramai orang yang akan terinspirasi dengan puan. Susah puan ni bukan biasa-biasa. Sebab kesusahan dan ujian puan ni package tau. Package ujian yang banyak. Package suami terlibat dengan dadah, malu. Package suami duduk dalam sehenti, hilang tempat bergantungan. Package mengandung, dalam keadaan mengandung emosi tak menentu, ujian berat ni datang. Package lepas itu, lepas lahir, baru lepas pantang suami dah ditangkap. Lepas tu sekarang anak pula nak belajar, tak ada keperluan, tak ada alat. Lepas tu puan pun kena keluar kerja. Ada anak umur 6 bulan lebih. Jadi sebenarnya puan ni ujiannya bertimpa-timpa begitu banyak, tapi hebatnya Allahu Akbar, puan mampu mengucapkan syukur dan puan kata ada banyak hikmah. Ini sangat luar biasa puan. Nabi SAW bersabda, apabila Allah mencintai sesuatu kaum, Allah akan memberikannya ujian. Lalu apabila dia redha, maka dia dapat redha Allah. Maka puan, daripada ayat puan daripada awal sampai sekarang, saya tak dengar pun keluhan. Susah itu, susah ini apa. Puan sangat positif, sangat kuat. Dan cara puan bercakap, bila puan mampu sebut syukur dan ada banyak hikmah,
Itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan dapat memberi inspirasi kepada ramai wanita di luar sana, ibu tunggal ke, para suami yang sedang susah dan sebagainya. Bayangkan seorang wanita yang lemah lembut dengan kudrat, nak jaga 5 orang anak kecil-kecil dengan ada baby, nak cari kerja dalam keadaan malu pada orang sekeliling. Kami doakan Allah menggantikan syurga, beri ganjaran syurga buat puan sekeluarga. Anak-anak semua soleh-solehah, suami akan keluar dan kekal menjadi baik. Suami yang penyayang, suami yang bertanggungjawab dan sebagainya. Subhanallah. Jadi puan, saya ucap terima kasih. Maaf ni mengganggu ni. InsyaAllah lepas ni staf kami akan menyambung. Kita akan selesaikan bantuan tu kita bagi hari ni juga. Mudah-mudahan beban-beban tu pasal rumah api air tertangguh apa semua tu, kita akan hilangkan dah beban tu. Beban lain tu banyak lagi. Subhanallah. Jadi puan ada nak cakap apa-apa, mungkin ucap terima kasih kepada ramai para penyumbang. Sebenarnya tanpa para penyumbang kepada NGO kita, kita tak boleh nak bantu orang sebanyak dan seramai ini. Mungkin puan ada nak sebut apa-apa buat para penyumbang, nak doakan ke apa ke? Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya Allah, saya tak terucap. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Hari Jumaat yang barakah. Terima kasih semua yang terlibat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, saya pun suka dapat cakap dengan puan. Alhamdulillah. Satu nikmat untuk saya juga kenal seorang wanita yang hebat. Okey puan, insya-Allah nanti kita ada rezeki jumpa depan-depan insya-Allah. Saya sayang puan kerana Allah, kerana Rasulullah. Mudah-mudahan kita satu hari bertemu di dunia dan juga di syurga. Amin. Puan doakan saya juga ya. Doakan untuk semua. Amin. Allah dipanjangkan umur, sihat walafiat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okey puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita jalan sikit. Oh, dah pukul 1 lebih. Sekarang sana tutup tempat bantuan tu tutup Okey. Saya nak tunjuk sikit muslimin muslimat, sahabat-sahabat. Itu salah satu contoh bila kita buat panggilan dan kita akan nampakkan belakang ni. Kamu duduk sini. Salah satu contoh bila kita buat panggilan, kita bukan sekadar, kalau kita mesej saja tu yang saya kata, buat panggilan kamu akan dapat lebih detail masalah orang tu. Dan kadang dia orang tak reti nak tulis, nak cerita. Jadi macam tadi kita dengar seorang wanita yang saya tak perlu ulas lah sebab semua orang dengar perbualan tu tidak dirancang. Saya cuma dapat nama dan saya tengok dia ibu, pasal ada 5 orang anak. Saya kata saya pick up nombor ni, saya nak call. Dan kami tak ada, saya tak tahu pun cerita dia tu sampai begitu. Jadi Alhamdulillah itu salah satu contoh. Saya bagi real hari ini, tuan Puan saya share. Dan begitulah yang dilakukan oleh staf-staf kita ni. Akan hubungi dan bincang. Subhanallah. Jadi insyaAllah saya nak ajak tengok suasana bila kita bagi bantuan di gerobok kita. Pakai mic. Tapi mic tu okey. Tak apalah, Ustazah boleh je pegang. Okey. Ini kan kita punya dewan. Subhanallah. Ini pejabat kita juga. Okey. Lepas tu kita ada gerobok. Ini tepi betul-betul galeri Ustazah Asma. Ini adalah gerobok bantuan. Oh, kunci Ada kunci tak, Kak? Okey, biasanya sekarang waktu rehat pukul 1 hingga pukul 2 waktu rehat. Jadi tak ada orang. Kalau bukan waktu rehat, penuh ni tuan-puan sekalian. Okey, kita boleh tengok sebarang permohonan bantuan dan pertanyaan. Ini 3 nombor hotline. Dek, tunjuk nombor hotline. 3 nombor hotline ni. Kadang-kadang bila dia orang datang, contoh kita tengah rehat ke apa, dia orang boleh hubungi nombor ni. Okey, agihan barangan bulanan tempoh lockdown. Ini nombor telefon khas. Kalau mereka tak boleh datang ambil, mereka call, kita pergi hantar ke rumah. Jadi tuan-puan boleh tengok buku daftar ni. Ni semua ada maklumat, nombor telefon, tengok. Ini semua yang dapat ni. Tengok. Ini semua yang kehadiran ni. Yang kehadiran ambil bantuan. Sebenarnya dah banyak buku dah ni. Banyak buku dah bertukar-tukar. Subhanallah.
Bila datang, mereka akan isi borang. Mereka akan diberikan borang. Mana borang ya? Mereka akan diberikan borang. Ada contoh kad tak? Tak apa. Okey, kita boleh nampak ada isi borang. Lepas tu diorang akan beratur. Diorang akan beratur untuk dapatkan bantuan. Okey. Antara barangan keperluan yang kita bagi, ada dalam ni semua Kak, dalam ni. Okey, tak apa. Okey, antara bantuan iaitu beras, kan? Susu anak, tengok susu anak. Lepas tu emas pun, minyak, kicap, sos cili, kadang-kadang ini mihun, lepas tu mi segera, sardin, lepas tu susu, kita beri juga biskut, lepas tu gula, garam, lepas tu macam ni kan, nampak tak ada susu tin. Ini contoh. Ya, ada. Oh, kat sana ada. Oh, ni ini contoh. Subhanallah, ini contoh. Ada teh, ada sardin, ada minyak. Okey, lepas tu tepung, ada susu, lepas tu ada ni, ada mi segera, biskut jagung, lepas tu bihun, telur. Memang telur wajib bagi, telur. Inilah contoh-contoh bantuan kalau mereka datang. Ini sebab dia orang dah tahu pukul 1 hingga 2 kita rehat. Kalau tak memang ada. Setiap kerusi tu ada. Jadi kita buat ni dah setahun lebih sejak daripada NGO kita ditubuhkan. Bantuan kecemasan begini. Bila-bila masa, setiap hari tuan-puan sekalian. Kita buka pukul 9 sampai pukul 5. Jadi alhamdulillah termasuk Sabtu Ahad. Jadi alhamdulillah tuan-puan sekalian, yang datang bukan yang orang Islam saja, non-Muslim, Cina, India pun ramai yang datang. Lama-lama kita tengok sama ramai orang Islam dengan orang bukan Islam datang. Dan alhamdulillah ada beberapa orang non-Muslim yang masuk Islam. Kita tak ada paksa, tak ada ugut, tak ada buat syarat apa. Cuma mereka jatuh cinta dengan akhlak kita yang menyantuni mereka. Kadang kita pergi ziarah juga. Rumah non-Muslim pun kita ziarah. Ramai sangat yang miskin, yang ni subhanallah. Walaupun nampak okey bantuan asas, sekurang-kurangnya mereka kerja kampung, tak ada kerja, kurang-kurangnya mereka dapat makan. Sekarang ni inilah perkara asas yang bagi kita biasa je barangan tu, tapi bagi mereka satu harta yang sangat berharga. Jadi ni Puan Farah mungkin boleh share sikit maksudnya suasana bantuan ni kan, yang Puan apa sajalah pasal bantuan gerobok ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat hari Jumaat ini kami kongsi rezeki, dan selepas Ustazah live tentang gerobok ni dibuka untuk terima balik macam biasa, ramai yang menyumbang. Ramai yang datang menyumbang dan memberikan makanan dan barang-barang lah. Dan kami sekadar bukan saja memberikan makanan kering, kami juga memberikan pada mereka barang basah dan juga nasi. Nasi yang kita dah masak. Barang basah tu contohnya? Barang basah kami ada bagi ayam, kadang-kadang kami bagi ikan lah. Sayur, tomato, mi, macam tu lah. Macam tu lah. Dan pagi tadi pun ada satu syarikat agak besar daripada farmasi, dia datang sebagai wakil syarikat dia. Dia katakan dia ingin menyumbangkan set-set macam sanitize. Masya Allah. Set sanitasi dan bersihkan diri macam tuala wanita ke apa-apa. Dia akan hantar ke sini setiap hari mungkin dalam 10 paket. Subhanallah, alhamdulillah rezeki Jumaat. Itulah. Jadi tuan-puan sekalian, terima kasih pada Puan Farah selaku penyelaras ketua untuk unit NGO Sahabat Amal Care. Maksudnya kami ni bukan terima RM1 saja. Kalau orang terdekat menghantar beras, alhamdulillah. Ada yang hantar pamper, ada yang hantar susu, apa saja dalam bentuk kami terima. Ada juga yang hantar emas. Dan alhamdulillah mungkin Puan Farah penyelaras penerima sumbangan emas, kan ramai yang post, mungkin Puan Farah boleh cerita sikit. Okey, untuk proses terima sumbangan emas ni, kami bukalah kepada sesiapa yang ingin menyumbang emas ni untuk kerja-kerja amal ni. Sebenarnya emas ni kami akan ditujukan khas atas nama saya sahaja, dan terima atas saya ada syarat-syarat dia, kami akan kongsikan. Dan sekiranya saya terima, dan saya akan tangkap gambar dan saya akan telefon penyumbang dia sendiri, mengucapkan terima kasih dan memberitahu dia
barangan yang dikirimkan tu, emas yang dikirimkan tu dah selamat diterima. Supaya kami tidak apa orang kata dia takut kan, sebab emas ni bagi perempuan emas benda yang disayang kan. Tetapi bagi begitu murah hati mereka, begitu ikhlas mereka dalam membantu kerja dakwah ustazah, dan mereka percaya, dan serta tentunya kami ada cara lah mengajar mereka macam mana sampaikan emas tu di tangan saya. Dan alhamdulillah, dan setakat ni kami rasa kami dah terima banyak lah. Sangat banyak, ratus ribu. Bukan sahaja daripada sini, Sabah Sarawak pun ada. Dan alhamdulillah dengan berkatnya rezeki, dan kami berdoakanlah sekiranya ada lagi rezeki yang berlipat ganda kan, InsyaAllah kami akan kongsikan bersama. Subhanallah. Muslimin muslimat, maksudnya ada orang RM1, ada orang barang, ada orang bagi emas. Dia postkan cincin, ada post gelang, ada post rantai. Dan apa yang kami buat, semua maklumat, Wan dinar. Oh, ada bagi wan dinar emas. Okey. Jadi siapa yang nak menyumbang emas, anda boleh nombor telefon, minta admin tolong ya. Nombor telefon NGO pun boleh. Bagi tahu saja, cubalah PM ke siapa yang nak sumbang emas. Ada emas pusaka lah apa, ada hari tu bawa tebal-tebal. Kebetulan saya ada. Makcik tu kata ini emas yang dia sangat sayang, tapi biarlah dia nak pakai di syurga. Itu istilah dia. Dia kata, Ustazah, saya sayang sangat emas ni, memang tebal, sangat berat. Saya kata, Puan fikir tu betul. Dia kata, tak apa, saya nak pakai emas gelang ni memang saya sayang, tapi saya nak pakai di syurga. Jadi sebab sayangnya tu, saya nak jumpa balik gelang ini di syurga. Jadi subhanallah, bila kita terima emas, ada kaedah pos emas ni, simpan dalam, hubungi saja nombor, kita akan bagi tahu. Simpan, letak dalam bekas apa, tulis apa semua, kita guide belaka supaya dia selamat sampai. Dan bila sampai, kita akan terus pergi timbang. Lepas tu kita akan cairkan. Kita jual lah. Sebab kita nak gunakan duit tu. Hasil pada kewangan tu lah kita beli barang-barang ni. Kita agihkan bantuan macam yang kita bercakap tadi. Subhanallah. Jadi kita nak ucap terima kasih semua. Dan kalau siapa yang tak mampu menyumbang dari dalam harta, sokongan, doa, kata-kata sama, itu sumbangan yang sangat berharga. Subhanallah, alhamdulillah. Kita nak Jumaat dah ni kan. Nak waktu Zuhur dah. Okey, makasih Puan Farah. Okey. Jadi ini kita masuk sikit, mesti kena singgah juga ni. Assalamualaikum. Masya Allah. Okey, tak apalah ya walaupun waktu Jumaat, sebab ni kan sama-sama lelak perempuan. Sekejap saja, gerobok tepi saja galeri Ustazah Asma, tepi saja tuan-puan sekalian. Sebelah sana tu tempat orang menerima bantuan biasa. Dan sekarang Galeri Ustazah Asma memang tak boleh beroperasi sepenuhnya. Hanya 20% bahagian saja, iaitu bahagian makanan saja dibenarkan. Bahagian pakaian semua itu tak boleh sentuh lah. Jadi sebab itu kita boleh tengok makanan-makanan saja yang ada. Makanan-makanan sunnah, itu boleh jual. Masya Allah. Okey, kita boleh tengok ada teh, sawanah, produk sawanah teh kelulut ni memang sangat sedap. Orderlah dengan kami. Kami ada banyak stok sebab kami pembekal, antara pembekal besar. Sawanah teh kelulut. Lepas tu ada sawanah koko. Lepas tu ada uncan teh sawanah. Cuba rasa kesedapannya. Lepas tu kita ada air zam-zam. Tuan-puan sekalian, kita post. Siapa yang nak zam-zam, kita post. Harga antara yang terendah di pasaran. Kita post ya. Sekarang ni baru masuk saja stok air zam-zam yang baru. Ambil direct pada Arab Saudi. Ni ada kacang badam, ada biskut-biskut. Itu sajalah yang mampu dijual. Waktu yang sama, apa yang ada juga iaitu madu. Kita ada madu flora. Semua madu ni ada madu asli. Madu cengkeh, madu lemon. Ini kanak-kanak sangat suka ni, madu lemon ni. Madu lemon, lepas tu habatus sauda. Yang ni banyak feedback yang sangat positif. Campuran madu dengan habatus sauda. Kita boleh tengok warnanya. Habatus sauda yang pure dengan madu. Siapa yang dengar ceramah malam tadi kan, nak gabungkan habatus sauda dengan madu, ambil yang ni je terus. Kita boleh post semua ni. Hanya RM85 saja boleh makan dalam tempoh yang lama ni. Sebab padat, penuh, asli, madu bercampur dengan habatus sauda. Kemudian kita ada madu sidir kan, King of Honey. Lepas tu ada ni, ada minyak zaitun. Ini yang viral lagi tu ni. Pakcik tu sakit kulit, buat rawatan tak jadi, dia makan tak habis satu botol dah sihat balik. Masya Allah. Ini semua pasal ada minyak zaitun yang habatus sauda yang dah dijadikan minyak. Kita ada sumek. Ada sumek.
Ramai yang cari sumek sekarang. Sedap sumek. Okey, lepas tu adalah kismis. Macam ni suka apple. Cuka apple RM15 saja. Cuka apple, siapa yang beramal dengan cuka apple, kita tahu banyak khasiat cuka apple. Subhanallah. Lepas tu adalah minyak-minyak wangi ni. Lain kalilah kita share. Subhanallah, kalau mari inilah bidadari-bidadari yang menunggu. Okey, cuma saya nak kenalkan sahabat-sahabat sikit, iaitu sekarang kita mula keluarkan kerepek. Kerepek by Ustazah Asma. Saya pusing ni supaya boleh nampak kerepek tu, barulah macam menggiurkan. Saya rasa kena pusing lah. Itu saya dah pusing. Bila orang masuk baru orang nampak kerepek tu. Stiker kena kecil lepas ni, kasih nampak kerepek tu. Betul kan? Ini kita ada macam-macam jenis kerepek. Kalau siapa nak, boleh. Sekarang dah ada dalam Shopee. Boleh pergi ke akaun Shopee kami, Galeri UAH. Dah ubah, Galeri UAH. Cari je Galeri UAH. Itu nama akaun Shopee kita. Simple saja, Galeri UAH. UAH tu Ustazah Asma Harun. Galeri UAH. Ingat, itu adalah akaun Shopee kita. Anda boleh tengok contoh ni, apa nama, buah kiwi. Lepas tu semua kerepek-kerepek yang sedap ni. Ini kerepek, meh tengok, ubi pedas, kerepek semua segar, yang rangup, rasa fresh, halal dan thayyibah. Ini pun biasa kan keras. Tapi yang ni rangup, lembut, memang sedap. Yang ni ada juga yang apa ni, dia ada 2 jenis tau. Ni saya suka yang salut gula. Salut gula. Ini panggil kerepek apa? Ubi sira. Ubi apa ya? Ubi manis, kepek ubi manis. Memang sedap. Ini kan dah sama ni, jadi kena tukar. Biar semua ada pilihan. Gitu. Yang ni memang ramai suka lah ni. Yang sira pedas, ada pedas-pedas sikit. Ni, ini, maruku. Ada lagi ni yang tak susun bagi nampak. Ini adalah kerepek bayam. Dek, ini yang dah buka duduk kat sini. Oh, ada yang tak seal. Ada yang tak seal ni. Okey, ni macam dah makan sikit ni. Okey, ni kerepek bayam. Sedap kerepek bayam ni. Okey, lepas tu macam tu lah. Tuan-puan sekalian, duduk kat rumah kan, banyak PDPR, banyak tu ngunyah-ngunyah. Jadi belilah kerepek segar, fresh, rangup, berkualiti, halal dan thayyibah daripada Ustazah Asma. Ya, Ustazah jual kerepek pula, semua benda nak jual. Tuan-puan sekalian, ini zaman struggle. Saya dah tak malu dah jual itu, jual ni. Demi kelangsungan kerja dakwah, kerja amal, kami perlu survive. Pekerja kami ada dah 60 orang. Mereka ini buat kerja dakwah, buat kerja amal, santuni bantuan-bantuan. Jadi kami berniaga beginilah untuk survive. Sebab kami tak gunakan, elakkan kalau terpaksa sangat baru guna duit orang ramai untuk bayar kos operasi. Tapi semampunya kami cuba berdikari. Jadi inilah kalau yang bahagian kita jual di galeri sekarang. Tapi kalau online, pergi je dekat link galeri tadi, tuan-puan akan nampak ada banyak lagi lah. Telekong kanak-kanak yang sangat cantik ni. Telekong kanak-kanak ni, tuan-puan sekalian tengok ni. Telekong kanak-kanak. Jenama IH Asma Harun. Nampak tak? Gitu. Nak beli telekong kanak-kanak, WhatsApp. Jana share nombor WhatsApp. Kadang-kadang kalau tak ada gambar dekat dalam Shopee, anda boleh WhatsApp, tanya je nak telekong kanak-kanak, tengok cantik. Mesti anak kita suka. Dah lah ada logo ni, IH Asma Harun. Nampak tak? Dia nampak. Dia orang macam respon menarik tak? Menarik ya? Okey. Ada telekong dewasa, ada baju-baju. Ni tudung baik Ustazah Asma. Tudung baik Ustazah Asma. Berbagai warna pilihan ni yang saya pakai. Okey, ni baju-baju kanak-kanak. Abaya kanak-kanak pun ada. Cuba tengok. Cantik abaya kanak-kanak pun ada. Tengok ni. Abaya kanak-kanak. Baju-baju. Tuan-puan, siapa nak support bisnes kita ni. Lepas tu buku-buku, macam-macam buku, semua ni boleh tengok dalam Shopee Galeri UAH. Sama lah juga ada jubah lelaki, tapi sekarang ni semua ni tak boleh jual di galeri, tak boleh jual. Online sejadah, ada sejadah kecil, ada sejadah ni kopiah. Lepas tu anak-anak, lelaki dewasa dah anak-anak. Okey, alhamdulillah, subhanallah. Kita duduk sekejap.
Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih semua. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan memberi inspirasi tadi. Ni, nampakkan pokok ni, Dik. Macam tu kan, macam segar. Mudah-mudahan memberi inspirasi untuk kita terus bersama dalam kita ni satu bahtera. Kan, satu bahtera ada yang bahagian kapten. Mungkin orang nampak saya lah ke depan macam kapten lah. Tapi kapten tak boleh gerakkan kapal tanpa kelasi kapal. Walaupun duduk bawah tu, bahagian jaga enjin, bahan bakar. Tapi itulah yang paling penting. Jadi, kita ni ibarat satu bahtera. Ada yang bahagian doa, ada yang bahagian support, ada bahagian sumbang duit, ada bahagian yang bagi kata semangat, ada yang staff-staff yang bekerja. Jadi, semuanya sebenarnya sama penting. Tak boleh kata kapten paling penting, tak. Kapten pun tak boleh nak bergerak, tak nak pergi jauh kapal tu, tak nak bergerak tanpa kelasi-kelasi anak-anak kapal. Subhanallah, alhamdulillah, kita semua ada peranan. Mudah-mudahan kita umpama satu bahtera Nabi Nuh AS menuju kepada redha Allah. Sekian, salam Jumaat. Jangan lupa habiskan baca surah Al-Kahfi. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.